من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل الأثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل الأجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل الوزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Dia kata apa? Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengajak kepada kebenaran maka ia memperolehi pahala seperti pahala orang yang mengerjakan, tidak dikurangi sedikit pun. Dan sesiapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menunjuk ataupun mengajak kepada kebaikan dan melakukan amalan dan beramal dengannya, ditulis baginya pahala seperti orang yang mengerjakan amalan itu dan tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang menunjuk mengajak kepada kejahatan dan beramal dengannya, ditulis baginya dosa seperti orang yang mengerjakan amalan itu dan tidak dikurangi sedikit pun daripada dosa-dosa itu. Hadis ni tuan-tuan adalah hadis yang apabila sahabat dengar benda ni mereka sangat seronok. Mereka seronok. Pasal apa? Sebab keuntungan dan kelebihan yang diberikan kepada orang yang boleh menunjukkan sesuatu yang baik. Dan maka siapa-siapa yang menunjukkan sesuatu yang baik dan orang tu buat kebaikan tu, maka pahala kebaikan yang orang tu buat dapat kat kita. Kita tunjuk satu benda baik, katalah contoh orang tu buat kebaikan tu, dan orang tu contohlah, saya bagi contoh, dia dapat 100 pahala, kita yang tunjuk tu pun dapat 100, dalam keadaan tak dikurangi pahala kawan tu. Orang yang buat tadi tu, sebab kita tunjuk kat dia, kita dapat 100, dia dapat 100. Dalam erti kata, bahasa senang faham, Allah Ta'ala photostat pahala tu bagi kat kita sebab kita tunjuk, kan? Sikit pun tak kurang pahala dia, sikit pun tidak kurang. Dan begitu jugalah kepada orang yang mengajak kepada kesesatan. Orang yang ajak kepada kesesatan, maka orang lain buat dosa, maka dia juga mendapat dosa atas apa yang dia tunjukkan kepada orang. Dan begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Jabir, dia kata apa? Siapa-siapa man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa-siapa yang menunjuk sesuatu dalam Islam ataupun mengajak kepada satu amalan kebaikan dalam Islam, maka ditulislah pahala baginya akan amalan itu dan tidak dikurangi sikit pun pahala mereka, sama aja. Dan hadis di bawah tu lebih kurang sama dengan makna hadis di atas. Jadi apa yang dia nak bagi tahu kat kita? Kita tengok keterangan hadis, dia kata apa? Hadis yang terakhir di dalam buku ini berkaitan dengan berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Tugas menyeru kepada kebaikan merupakan amanah ke atas setiap individu muslim yang beriman. Dia kerja suruh ajak orang ke arah kebaikan ni adalah kerja semua orang Islam. Dan orang Islam dia kena ajak orang buat benda baik. Itu tanggungjawab sebagai satu orang Islam. Bukan kita cerita pasal benda yang lebih besar, amar ma'ruf nahi munkar, tu lain ceritalah. Dan kalau kita tengok dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada sebahagian daripada kalangan umat ni yang mengajak orang ke arah kebaikan. Maka setengah ulama dia kata bukan semua orang boleh buat kerja amal ma'ruf nahi munkar, hanya orang-orang terpilih ya.
Tapi kalau dari sudut mengajak ke arah kebaikan dalam benda-benda yang kecil-kecil, kan, maka benda tu menjadi tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman ni, kena ajak orang buat benda baik, kena suruh orang buat benda baik mengikut kadar kemampuan kita lah. Kan, kadang-kadang orang kita ni semua benda dia buat atas kepala ustaz. Kan, semua benda buat atas kepala ustaz. Lepas tu kadang-kadang saya nak pergi kenduri kahwin pun leceh. Kan, kadang-kadang pergi kenduri kahwin, dia tengok kita mai, dia kata ustaz ambil berkat sikit, baca doa apa ustaz. Selawat boleh pengantin masuk. Kita pun selawat lah. Habis selawat, dah habis selawat perut pun lapar kan. Saya kalau selawat saya tak makan dulu, kalau makan mengah kan. Kan, jadi saya selawat dulu. Dah sampai awal lah tapi tak makan. Kita duk taram sekali lepas selawat nak makan lah. Dia tengok dengan dalca dengan terung atau apa semua kan. Dia kalau dah tiba awal sekali selawat seorang tak sempoi berminyak kan. Lepas selawat kita pun makan. Elok makan tuan-tuan, dia start lagu Hindustan. Oh yang tu yang jam tu. Kan? Start gila-gila memang, nyanyi, campur laki perempuan menari mau habis ha. Kita pun tengok ni duk nampak macam tak kena dah belah ha. Kan, belah. Tak ada nak perhabis nasi minyak tu tuan-tuan, belah ha. Kan, set kalau aku duduk dengan aku nanti kena maki ni. Tapi yang best tu apa tuan-tuan, lepas kita dah belah, lepas 2-3 hari ada orang jumpa, tu dia kata apa? Ustaz, awak baru ni ustaz tak pergi tegur ni apa? Ha, ustaz kena pergi tegur. Tak, hang duk ada tak itu bersifat hang tak tegur, hang pak menakan dah. Kan, hang pak menakan paling sulung bersifat hang tak tegur. Kan, aku tak ada kaitan, aku dijemput, aku orang luar. Hang orang yang duduk dalam keluarga, patutnya hang lah mau kena tegur. Tak, ustaz lebih layak dia kata. Dia nak kelepiak. Kan, dia kira nak bagi buah kelepiak kan. Ada orang dia rasa tanggungjawab dakwah ni hanyalah tanggungjawab para ulama dan para ustaz. Padahal orang boleh berdakwah dengan macam-macam cara. Kan, bukan erti kata berdakwah ni semestinya melalui meja kuliah ni tak. Meja kuliah ni kita mengaji agama. Lepas kita dah mengaji dah, kita keluar pergi berdakwah pada orang. Tapi kita nak berdakwah pada orang ni, kita mesti faham bahawa agama ni dia ada adab dan tata susila. Kadang-kadang ada orang dia bagus tuan-tuan, dia nak berdakwah tapi dia tak belajar dari sudut adab berdakwah tu lagu mana. Kan, dia keluar pergi malam tahun baru kan. Dulu kita dah buat kat tuan-tuan, malam tahun baru pergi kat tepi-tepi laut pergi pantai Bersih, pergi Queensway, pergi Seagate. Ramai orang berkumpul tepi pantai nak sambut tahun baru, nak countdown kan. Kita bawa 2-3 orang, 4-5 orang pergi ramai-ramai budak-budak yang rajin mengaji. Tapi masalahnya mereka ni tak belajar macam mana cara nak berdakwah kan. Mereka pergi kata lebih-lebih kurang apa dah malam-malam nak main duduk tepi pantai mau nak masuk neraka. Kira pipi neraka kau orang tu kan. Cakap tak ada adab, tak ada lapi kan. Lain sekali benda yang sepatutnya kita nak dakwah pergi jadi bergaduh lah. Bergaduh, bertumbuk, polis kes. Lain sekali benda tu mengarut kan. Jadi kita nak berdakwah ni ada kaedah dia, ada cara dia. Sebab itulah Quran mengajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah manusia kepada Tuhanmu dengan cara yang pertama bil hikmah. Bahkan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa untuk pergi dakwah dekat Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun ni satu manusia yang paling zalim atas muka bumi kan, paling zalim. Tapi Allah perintah Fir'aun, hampir tegur dia dengan cara yang baik kan. Nak kabarkan apa? Bahawa kita perlu menjalankan usaha dan tugas dakwah, mengajak orang untuk buat kebaikan. Bapa dia kena ajak anak-anak dia suruh buat kebaikan kan. Dia tengok anak dia tak semayang, dia kena tegur anak dia, ni yang ni umur apa ni tak semayang ni, pergi semayang, bangun pergi semayang. Dia kena keras sikit. Dia tengok anak perempuan dia nak pergi ronda dengan boyfriend kan, dia kena tanya, ni anak keluar pergi mana ni? Nak keluar dengan kawan lah apa? Tak, kawan hang laki ke perempuan? Dia duk gelak tu macam kerang busuk duk gelak. Macam nak kelepiak dengan bapak dia. Nah, hang cakap betul-betul ni. Pasal bapak duk ulang alik pergi masjid, aku duk tungging terbalik semayang, duk jaga aku punya amal ibadat sebab aku nak masuk syurga. Kalau hang duk pergi melilau dengan jantan lain, hang ditarik aku masuk neraka. Hang abang kat aku betul-betul, hang nak keluar dengan siapa? Dia kena tegur
Bila dia tegur tu, mak masuk campur. Alah bang, kita pun dulu masa muda-muda belum nikah duk round island enggak. Kan? Mak ni pun satu tak boleh pakai. Kan? Dengan mak-mak ni mamput dulu. Ya, tak, memang betul dulu hang pun setan, aku pun setan. Kan? Tapi lah ni aku dah berubah dah, aku tak mau setan. Kan? Aku nak jadi orang baik, jadi aku nak anak aku jadi orang baik. Dia kena tegur. Pasal apa? Sebab menjadi tanggungjawab. Sebab kadang-kadang ada benda yang bila mana kita tak tegur, dia boleh menarik kita nanti di akhirat. Kan? Dia boleh tarik kita di akhirat. Sebab tu kita kena sentiasa mengajak orang untuk buat kebaikan dan kebajikan, dan di mana saja. Dan dia kata apa? Terdapat banyak di dalam Al-Quran yang menyebut tentang kelebihan orang yang menyeru kepada kebaikan. Paling penting ialah menyeru kepada keimanan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tuan-tuan, kita mengajak orang untuk buat kebaikan tu adalah mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu paling penting. Bukan kita ajak orang suruh follow kita. Bukan kita ajak orang supaya puji kita, tak, bukan. Kan ada orang kadang-kadang dia berdakwah sebab dia nak orang kata dia bagus. Kadang-kadang dia berdakwah tu sebab dia nak ada follower yang ramai. Kan, oh tengok kemas aku ni, ceramah ni sampai anak murid ramai baik main kuliah maghrib bagus kan. Kuliah subuh tak apa ada orang. Ni anak murid ramai ni, saya lah kuliah anak murid ramai. Dia bangga. Takut kan setan boleh merosakkan iman kita. Kan kita mengajak ni tuan-tuan, mengajak orang tak perlu untuk kita nak cerita benda-benda yang pelik-pelik supaya orang kagum dengan kita, tak perlu. Kadang-kadang ada orang dia mengajak, dia nak cerita benda pelik-pelik. Antum tahu dah, antum dia cakap pun guna bahasa antum. Kita dengar berbunga-bunga kan. Betul tak? Guna bahasa Ustaz Fidui kalau main ceramah hang hampa kasar kan. Tapi kalau ceramah ni orang ni dia lembut kan. Antum ni ana nak bagi tahulah, ana sempat mengaji dengan guru ana. Guru ana ni bila dia nak pergi ceramah tu, kereta dia tak pakai petrol, tuang TOI saja. Kan kereta jalan. Dia pun cerita bagi sedap sikit supaya orang rasa kagum. Oi, dia ini kemas, mengaji dengan tok guru pun kemas. Tok guru ada karamah. Kan? Tok guru ana ni dulu dia naik sampan, boya tolak sampan dah, tak payah kayu. Kan? Ada kadang-kadang orang cerita benda-benda lagu tu. Sebab apa? Sebab dia nak orang kagum dengan dia. Kan orang rasa oi hang ni kemas. Padahal karamah tu bukan satu benda untuk dikabarkan pada orang, tak perlu. Kan? Kalau Nabi diberi mukjizat, memang tujuan dia untuk challenge orang kafir. Sebab tu mukjizat Nabi terang-terangan. Hampa tak mau beriman dengan aku, aku tunjuk bulan terbelah, ayak keluar pokok jari, pokok berguling-guling main mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku Nabi sebagai Nabi, masuk balik berguling-guling, masuk balik dalam tempat dia. Yang tu mukjizat. Tapi kalaulah satu manusia diberi karamah oleh Allah Ta'ala, benda tu tak payah cerita ke orang. Sebab benda tu tak ada keperluan untuk kita cerita. Sebab kalau kita takut kita cerita, dia boleh jadi fitnah. Kan? Tapi ada orang kadang-kadang dia gemar cerita. Pasal apa? Dia nak orang main dekat dia. Kan? Lagi teruk dia marah ustaz lain. Oh, ustaz tu tak boleh pakai. Alhamdulillah lah ni tak jadi dah macam tu kan. Tapi kalau dulu ada. Dulu masa awal-awal saya kuliah, masa tu Facebook pun tak ada kan. Ada masjid kita pergi di Pabak itu. Ustaz ni abang, kalau ustaz tu main mengajak di masjid ni, saya tak mau main. Kalau nak saya main mengajak, beritahu kat ustaz tu suruh berhenti. Ada orang perangai lagu tu. Kan? Dia dengki, dia tak mau orang. Pasal apa? Kadang-kadang hanya perbezaan pandangan. Kadang-kadang hanya benda beza kilah lah. Yang seorang kata subuh baca kunut, yang seorang kata subuh tak ada kunut. Tapi bergaduh masa muka ni, kira sampai jumpa di kedai makan pun tak tegur. Kan? Kebetulan kita masuk pergi makan, dia pula main, dia tengok, oi, ni baca kunut subuh tak boleh bid'ah. Sekali aku duduk makan tadi ni turun bala ni. Kan? Dia buat serupa tu. Kan? Dia buat macam tu. Yang tu permusuhan. Yang tu antara penyakit yang ada dalam dakwah. Tak sepatutnya benda tu berlaku.
Jadi kita kena faham bahawasanya tujuan kita berdakwah adalah untuk mengajak orang bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertambah ketaatan dia kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, suruh perhati dalam banyak-banyak pertubuhan, dalam banyak-banyak kebajikan, dalam banyak-banyak persatuan yang ada dalam bidang dakwah ni, suruh perhati tengok, kira paling kemas ni kan, dia kemas dari satu sudut keikhlasan ni. Suruh tengok geng-geng tabligh ni kan, geng tabligh ni kan, depa pergi ketuk pintu rumah orang tu bukan depa kenal pun siapa dah kan. Lepas asar depa buat mesyuarat di masjid. Tuan-tuan tengok kalau ada jemaah tabligh kan, depa lepas asar, sembahyang asar, depa buat mesyuarat. Okey, hari ni kita nak pergi lorong berapa? Depa kata hari ni kita cover lorong 5 dengan lorong 6. Dua lorong tu ya kita pergi tashkil depa, kita pergi gash kat depa. Amir Sab kata okey jalan. Dia ni seorang rahbar, petunjuk jalan. Seorang lagi mutakalim, tukang cakap. Amir Sab jadi ketua kan, dia yang habaq. Okey cukup belah bang, weh tunggu Ustaz, jangan duk belah lagi, cakap weh, dia yang bagi keputusan. Depa 3 orang tuan-tuan, depa pergi ketuk pintu rumah orang. Tuan-tuan tahu tak, bila orang buka tingkap, ada orang bila dia tengok geng tabligh mai serupa alung mai. Serupa alung. Tak betul. Dia tengok tabligh mai, terus tukar. Padahal depa bukan nak abang apa pun. Depa pun tak reti nak sembang kemai-kemai sangat pasal bab-bab hukum depa tak reti pun. Depa cuma nak abang, saya lepas maghrib kami adalah sikit kuliah bayan di masjid. Kalau boleh mainlah semayang berjemaah. Takat tu yang dia nak abang pun. Tapi orang yang takut tuan-tuan, dia abang kat anak. Tabligh. Anak dia tanya, apa dia? Dia marah anak. Pasal dia punya takut. Padahal kawan tu bukan nak kata apa. Dia takkan nak kata okey petang ni kami main ziarah saja, sama-sama orang Islam seronok main ziarah. Silap bilang dia tengok pula kita janggut lagi panjang, nanti suruh kita pula doa kat dia. Dia kata Allah, saya silap main rumah ustaz pula saya main. Kan, tak ada apa nak cakap, ustaz doa kat saya. Dia punya tawaduk sampai tara lagu tu. Kan? Saya tengok depa ni keikhlasan depa luar biasa. Satu dua orang ada buat benda tak betul, tak semestinya semua tak betul. Kan, tapi saya tengok keikhlasan depa, mau keluar duit ringgit sendiri, keluar pergi tinggal anak bini, dan depa tinggal anak bini pun bukan anak bini depa tak dijaga. Makan, minum, pakaian semua cukup. Kalau depa keluar 40 hari tu anak bini depa kenyang-kenyang. Bini depa bukan kurus kedengkiang lepas 40 hari depa keluar tak. Balik mai bini lagi gemuk. Kan? Tu apa yang kita tengok keikhlasan satu-satu orang. Dengar sampai di mana. Baru ni saya dengar kawan saya, mana je kawan ni lama tak jumpa. Dia pergi Itali Ustaz. Pergi 4 bulan keluar pergi Itali, pergi berdakwah. Dia balik main, dia cerita ada kita masuk mana main pedalaman, ada gangster lah apalah. Depa randuk pergi lagu tu lah. Hanya semata-mata nak ajak orang untuk kenal dengan agama Islam. Apa banyak yang depa dakwah. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena jadi, kalau kita tak mampu nak berdakwah pada non-Muslim, kita tak mampu nak berdakwah di peringkat yang besar-besar, maka apa benda yang boleh kita tunjuk? Benda kecil-kecil. Sebab tu saya selalu pergi ceramah di mana-mana, saya akan pesan untuk level kita ni, kalau biasa-biasa orang awam ni, paling-paling tak anak kita lah orang pertama yang ajak Fatihah. Jangan bagi ustazah mengajar. Anak kita, cucu kita orang pertama yang ajak Fatihah. Kita orang pertama yang ajak surah pendek-pendek, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'taina, alam tarakai. Surah pendek-pendek kita yang ajak. Jangan bagi ustazah mengajar. Ustazah mengajar benda yang besar-besar, tajwid ke, makhraj huruf ke, benda besar-besar ni, biar bagi ustazah mengajar. Kita biar train anak kita. Pasal apa? Tu kita tunjuk satu benda yang baik, dia amal benda tu. Ambil Fatihah sudah. Satu hari berapa kali baca Fatihah tuan-tuan? 5 waktu sembahyang 17 kali baca. Kalau tuan-tuan yang ajak anak tuan-tuan baca surah Fatihah, sedangkan dia akan baca satu hari 17 kali, dia hidup umur 80 tahun. Tiap-tiap hari dia jaga semayang dia, sebab kita yang tunjuk cara kat semayang kat dia. Dia beramal dengan benda tu. Berapa banyak pahala main kat kita? Yang ni lah sabit pada hadis ni. Kita tunjuk satu kebaikan, orang tu buat kebaikan tu, pahala tu dapat kat kita. Sedangkan kalau kita tunjuk satu benda jahat,
Tu kadang-kadang kita tengok ada orang dalam media sosial buat konten-konten yang mengarut, yang tak boleh pakai. Dan konten yang dia buat tu pula orang ni ikut. Tuan-tuan tahu berapa banyak dosa yang dia nak kena tanggung, kan? Sebab dia menunjukkan satu cara tu, maka orang ikut cara tu. Sedangkan cara itu adalah cara maksiat. Tu kerugian yang sangat besar. Sebab tu sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, lepas daripada Nabi Allah Isa AS diangkat ke langit, dan sampai kepada Nabi Muhammad diutuskan menjadi Nabi, lebih-lebih kurang 600 tahun tak ada Nabi, tuan-tuan. Period di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, tak ada Nabi lebih kurang 600 tahun. Dan waktu tu tuan-tuan, masyarakat berpegang, masyarakat Arab waktu tu berpegang dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim AS, beriman kepada Allah. Tak ada dah berhala-berhala semua keliling Kaabah. Tiba-tiba tuan-tuan, orang putih kata out of sudden, tiba-tiba diangkat seorang lelaki, nama dia Amir apa, saya lupa dah nama dah, tapi Amir lah, kan? Dia angkat seorang lelaki ni di Mekah menjadi ketua, menjadi pemimpin masyarakat. Dia ni pula orang niaga, business thinking. Satu hari dia pergi ke Syam. Bila dia sampai di Syam, dia tengok ramai orang duk berniaga berhala. Ada berhala bagi bahagia rumah tangga, ada berhala bagi laku berniaga, ada berhala tak mau bagi kena curi barang tengah padang pasir. Macam-macam jenis berhala dah. Bila dia tengok berhala-berhala tu, dia duk fikir, weh, ni bagus main bisnes kan? Kalau aku bawa balik berhala ni pergi jual dekat orang Mekah, kan? Aku ranjau depa sikit, bawa Ajinomoto bagi kemas, kan? Nah, yang ni hang orang berniaga kan, hang kena pakai berhala ni. Berhala ni kalau hang bubur di kedai, confirm nasi beratok pun kena tinggal. Kan? Dia orang pun fikir, weh, aku duk berniaga, selama ni berniaga tak apa nak laku pun, kan? Dia pun beli lah. Dia beli, kawan ni ajak, hang kena puja dia, hang kena macam tu, hang kena macam ni. Maka dia adalah orang pertama yang bawa balik masuk musyrik ke dalam masyarakat Mekah. Maka apabila Nabi dibangkitkan, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Semua orang Arab jahiliah yang murtad dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan tanggung dosa tu adalah Amir. Pasal apa? Sebab dia pioneer, dia pelopor yang membawa kepada manusia jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pelopor yang menyebabkan masyarakat tu jadi masyarakat Arab jahiliah. Nabi kata lepas daripada hari ni ada saja orang jahil, maka dia inilah yang bertanggungjawab, sebab dialah pelopor kepada jahil. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita kena tunjuk contoh yang baik. Dia kata apa? Seseorang yang menunjukkan jalan kebaikan, dia akan mendapat penghormatan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan memperolehi ganjaran pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sabda Nabi SAW, inna dalla ala khairi kafa'ili. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Kan? Hadis ni hadis sahih. Nabi sebut apa? Sesungguhnya orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka pahala tu samalah dengan orang yang buat. Oleh itu beruntunglah siapa yang menjadikan dakwah kepada kebaikan itu sebagai matlamat dan tugasnya, maka sebenarnya dia telah menerima sebahagian besar dari pusaka Rasulullah SAW, dan dia telah mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia kata apa? Siapa-siapa yang berada di atas jalan dakwah. Nak dakwah macam kita sebut tadi, tak semestinya jadi ustaz. Kan? Ustaz tanggungjawab dia lebih besar, tanggungjawab dia lebih berat. Tok guru, para alim ulama, besar lagi depa punya tanggungjawab dan amanah. Tapi bagi kita orang awam ni, tang mana yang kita boleh dakwah, tuan-tuan? Di kedai makan boleh dakwah, dengan jiran boleh dakwah, mai duduk di masjid boleh dakwah, di tempat kerja boleh dakwah, mak rata tempat boleh dakwah. Tang mana saja kita boleh cari peluang, tuan-tuan. Dr. Zakir Naik duduk dalam kapal terbang, ada orang bukan Islam duduk sebelah dia. Dia gunakan kesempatan tu untuk cerita Islam. Tak dan kapal terbang tu landing, dia tu masuk Islam. Dia tu masuk Islam. Kan? Asbab hidayah Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi hidayah, tapi dia buat kerja lah. Kan? Cerita pasal Islam, kawan tu masuk Islam.
Tuan-tuan, berapa banyak peluang yang kita cari untuk ceritakan tentang Islam pada orang, kan? Yang jadi masalahnya, kita memisahkan kehidupan dunia dengan Islam. Tu yang jadi leceh, kan? Patutnya dalam semua urusan kehidupan kita, Islam tu sentiasa terkait. Tuan-tuan berniaga, dalam niaga tuan-tuan boleh buat dakwah. Dalam niaga tu tuan-tuan boleh tunjuk betapa indahnya Islam ni dalam perniagaan. Tuan-tuan kerja, dalam kerja tu kita boleh berdakwah, kan? Tapi dalam tempat kerja kadang-kadang tak jadi dakwah, jadi macam-macam lagi benda lain. Tempat kerja lah skandal laki orang dengan bini orang, kan? Di tempat kerja lah berlakunya kecurangan, di tempat kerja lah jadi macam-macam. Baru ni saya pergi ceramah di satu office, mereka panggil suruh buat ceramah Maulidur Rasul. Saya pun ceramah, bagi masa pula 2 jam setengah, sejam setengah sudah, ha? Kan? Dia bagi 2 jam setengah suruh ceramah, kan? Dia kata, Ustaz, kami bagi masa 2 jam setengah Ustaz, pukul 9 sampai 11.30 pagi. Saya tadi serupa hampa tak mau kerja, ha? Hampa suruh aku seorang buat kerja, hampa tak buat kerja, kan? Selalunya orang 9 sampai 10 ke, 9 sampai 10, paling lewat 10.30 cukup, ha? Dia bagi sampai 11.30. Dia kata tak apalah, hampa suruh aku ceramah 2 jam setengah, aku tibai lah. Saya pun cerita macam-macam lah, macam-macam saya cerita. Habis ceramah tu ada satu budak muda tu, dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz tahu Ustaz buat apa Ustaz? Dia kata, buat apa? Seolah-olah Ustaz masuk kami punya tempat, Ustaz tutup lampu semua bagi gelap, Ustaz duk tumbuk kami seorang-seorang, semua duk kena, kan? Ustaz cakap tu je tu kena, Ustaz cakap ni je ni kena, Ustaz cakap je tu kali tengok muka je, Ustaz cakap benda je tu kena. Serupa Ustaz duk demah kami seorang-seorang, kan? Ustaz tumbuk kami dalam gelap. Tak tahu macam mana Ustaz boleh tahu, kan? Saya kata, saya pun tak tahu, saya cerita lah. Kan? Dia kata, Ustaz tak tahu, tapi saya tahu. Ustaz cakap macam tu, saya nampak je ni kena. Ustaz cakap yang ni, saya nampak je tu kena. Ustaz cakap pasal soal curang, ada laki orang dengan bini orang duk cinta dalam pejabat, ada Ustaz. Saya tak hang punya apa? Tak, dengan saya pun kena Ustaz. Saya pun ada kat lah, saya punya, kan? Tak, saya kata hang duk tengok orang ya, hang masalah apa, kan? Tuan-tuan, tu kadang-kadang tak boleh lari. Padahal di tempat tu boleh jadi sumber pahala, tapi jadi sumber dosa, jadi sumber maksiat. Dalam kehidupan jiran, di kedai makan, tang mana-mana, ya tuan-tuan. Dr. Bilal Phillips pernah sebut, the best way untuk kita dakwah adalah bukan dengan kita bercakap tentang Islam, tetapi kita menunjukkan tentang nilai-nilai murni Islam. Yang tu yang very important. Ada orang dia masuk Islam, tuan-tuan, sebab dia tengok, dia kagum dengan budaya orang Islam. Ada orang dia tengok kita pakai jubah, bau janggut, bau kepiah atas kepala, dia rasa macam kita ni teroris. Dia tengok kita jadi takut. Allah, mereka ni duk main dah, ni semua ni bahaya ni, kan? Mereka ni teroris. Tuan-tuan, ada orang dia tengok janggut, dia tengok kepiah, dia tengok kita pakai jubah, dia orang bukan Islam. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Hang ni mesti orang baik. Tuan-tuan tengok sudut pandang satu-satu orang tu macam, kan? Jadi kalau kita bawa satu watak yang bagus, tuan-tuan, kita tunjuk satu akhlak yang baik, maka orang akan kagum terhadap Islam. Yang mana kadang-kadang lebih penting untuk kita tunjuk bagaimana akhlak kita dengan orang bukan Islam, bagaimana akhlak kita dengan sesama Islam. Yang tu adalah salah satu daripada jalan dakwah, sebab kita telah mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dia kata, tetapi sebaliknya, jika seseorang itu menyeru kepada kejahatan ataupun kesesatan, maka dia juga memperoleh dosa yang sama seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun. Ya, dia kata, kalaulah satu orang tu dia tunjuk benda yang tak baik, sebab tu kita kena tunjuk contoh yang baik. Ada orang dia jumpa saya beberapa tahun sudah, dia kata, Ustaz, anak saya ni Ustaz tak mau dengar cakap Ustaz, anak saya ni ketegang, cakap ni kalau tak mau dengar. Saya kata, yang lebih penting daripada anak tak dengar cakap adalah anak itu sedang memperhatikan kita. Yang tu yang lebih bahaya, kan? Tuan-tuan, anak kita ni memang kita rasa mereka tak dengar cakap kita, tapi tuan-tuan percayalah, banyak daripada perangai dan tabiat kita itulah yang ada kat anak kita. Sebab tu saya pergi ceramah di sekolah-sekolah, budak-budak sekolah ni saya tanya mereka, Ustaz nak tanya kat hampa satu soalan, nanti hampa dah besar, hampa dah kahwin, hampa suka tak dapat anak perangai macam hampa?
Semua dia jawab tak suka. Pasal dia tahu perangai dia macam mana. Kan? Saya selalu tanya soalan tu. Semua budak dia kata tak suka. Pasal dia tahu perangai dia macam mana. Kalau dia baik, mesti dia suka anak dia mau perangai macam ni. Tapi dah dia pun perangai dengan syaitan pun lebih kurang. Kan? Jadi dia takut anak dia perangai lagu tu. Tapi sedaklah, walaupun anak kita tak dengar cakap kita, tapi boleh dikatakan hampir 70-80% perangai anak kita tu ikut apa perangai kita. Kadang-kadang anak tak dengar cakap. Pasal apa dia tak dengar cakap? Dia tengok mak aku, bapa aku cakap pun dia tak dengar. Kan? Yang si bapa ni duk tegur, lelaki ni duk tegur bini dia. Kan? Nak keluar pergi kerja tu jangan duk pakai ketat-ketat sangat. Dia kata, I tahu lah, aku buat masing-masing. Dia jawab. Kan? Dia jawab kat lelaki dia lagu tu. Esok dia pergi cakap kat anak dia tak dengar cakap. Kan? Yang tu refleksi kepada perangai dia. Sebab tu saya abang anak ni cukup takut. Cukup tak abang ni? Kan? Kita tengok anak kita ni kadang-kadang dia ni refleksi kepada perangai kita. Kan? Refleksi kepada perangai kita. Saya kalau dalam family ni, kira siapa lawan cakap dengan saya memang kalah. Dah ustaz ceramah. Kan? Kalau saya dalam keluarga, kalau saya cakap dengan siapa-siapa, dia pun dia kata tak apalah, hang cakap hang menang seorang hang sudah. Kan? Kira mai kok mana pun saya dikilas lagu tu, tak heran. Kan? Dia pun cakap ni kita pusing, dia pun cakap ni kita memang boleh kena lah. Tuan-tuan, bila saya ada anak saya pusing saya main cakap. Tahu terbakar macam mana. Kan? Saya marah anak saya umur masa tu dia 4 tahun, anak sulung saya. Saya kata dia, hanya bagi bawa naik angin, siap berhenti naik angin orang tu. Tahu dia jawab apa? Bawa naik angin kalau bawa terbang lah. Mau tak terbakar. Kan? Dia main kita balik. Kan? Dia main kita macam tu lah. Kan? Waktu tu baru kita tahu lah, dulu aku duk buat kat orang kan. Aku tidak jawab kat orang duk terbakar kat aku. Lah ni aku terbakar pula dengan anak aku. Tuan-tuan, tu refleksi kita. Sebab tu paling penting kita tunjuk akhlak yang baik. Kita tunjuk sikap yang baik supaya mereka tiru. Kan? Ada mak dia marah pukul anak dia. Kan? Suruh pakai tudung, tapi dia tak pakai tudung. Dia tak tunjuk satu sikap yang baik dekat anak dia. Ada mak susah hati mai jumpa kita, anak saya ni tak mau sembahyang lah, anak saya tak mau sembahyang. Saya takak sembahyang lah. Saya kata saya tak sembahyang. Pasal tu saya duk paksa anak saya suruh sembahyang. Takkan nanti besar nak jadi setan macam saya kot. Dia marah. Sebab tu saya duk marah dia suruh sembahyang. Tak lakak pilah sembahyang. Tak boleh buat apa. Saya dah tua lah. Kan? Perangai tu dah sebati dah, nak sembahyang tu jadi berat. Sebab tu saya duk marah dia. Tak boleh. Kita tunjuk contoh yang baik. Kita kena usaha tunjuk contoh yang baik, barulah orang akan ikut contoh yang baik. Kan? Manusia ni tuan-tuan, dia pun gemar follow orang. Betul tak betul? Kan? Kita tengok satu pemain bola punya rambut style, kita berkenan, kita ikut. Dia tengok satu benda dia sayang dekat pemimpin dia cakap lagu mana, dia ikut pemimpin dia cakap. Kan? Ada orang dia sayang dekat Tun M. Tun M kalau sembang dia suka sebut apa nama. Tun M sebut 3 kali, yang kawan ikut ni dia sebut 15 kali. Kira sembang apa nama. Kan? Ada orang dia sayang kat Tok Guru dia serban ekor bokok kiri, dia bokok kiri. Tok Guru dia pun ekor serban kok kanan, dia bokok kanan. Tok Guru dia ceramah sembang 5-6 patah perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru dia selawat, dia pun follow Tok Guru dia selawat. Pasal apa? Dia gemak pada satu-satu orang. Jadi manusia ni dia mudah terikut dengan satu-satu orang punya tabiat. Sebab tu tuan-tuan buat satu assignment malam ni. Malam ni balik ada assignment, tapi tak payah bentang kat saya lah. Ni pasal main malam, selalu main pagi tak bagi assignment kan. Tapi pasal main malam mesti saya bagi assignment. Tuan-tuan balik sekali, tuan-tuan cuba list down tengok, mengikut ilmu psikologi. Selepas kita berkawan dengan satu orang tu lebih daripada 5 tahun, perangai yang ada kat kita akan pergi kat kawan tu, perangai yang ada kat kawan tu akan main kat kita. Tuan-tuan balik, tuan-tuan cek balik. Tuan-tuan menikah dengan bini tuan-tuan berapa tahun dah? 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tuan-tuan cuba tengok apa perangai yang ada kat bini kita dulu yang tak ada kat kita. Perangai itu ada kat kita. Apa perangai kita yang ada dekat kita yang tak ada kat bini kita dulu. Masa kita kenal dia, kita tahu dia ni bukan perangai ni. Lepas dia menikah dengan kita lepas 5 tahun, dia pun perangai serupa macam kita. Sebab dari sudut ilmu psikologi, bila kita rapat dengan satu orang, kita akan cenderung untuk ikut orang. Maka sebab itulah dalam komuniti kita, orang-orang keliling kelalang kita, kita kena tunjuk satu benda yang baik supaya orang tu akan gemak untuk ikut kebaikan yang kita tunjuk.
Dan kalau kita tunjuk sesuatu yang buruk dan orang gemar untuk ikut sesuatu yang buruk tu, maka kitalah binasa, kitalah rugi. Sebab apa? Sebab kita telah tunjuk satu benda yang tak bagus, orang tu buat, dan kita akan tanggung dosa yang sama dengan apa yang kita tunjuk kepada orang tu. Dia kata apa? Firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Kan dia kata apa? Siapa-siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan, kan, dan mengerjakan kebaikan. Yang inilah dua benda yang paling besar. Dia ajak kepada Allah, dia bercakap, dia berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Dua benda ni akan buat bagi dia jadi seorang muslim yang berjaya. Kan? Maka kita tengok disebut apa? Di antara kelebihan orang yang menyeru kepada kebaikan, yang pertama, orang yang menyeru kepada kebaikan mendapat dua pahala. Yang pertama, sewaktu dia berdakwah dan memberi nasihat. Manakala yang kedua pula setelah mereka menerima dakwah dan seruannya. Adapun yang pertama, Allah Ta'ala memberi jaminan dengan kepujian dan kelebihan Allah Ta'ala, sama ada berhasil dakwahnya atau sebaliknya. Dia kata apa? Kelebihan yang pertama, kita ajak orang buat baik, sewaktu kita dakwah, sewaktu kita bagi nasihat, kita telah mendapat pahala. Yang kedua, kelebihannya kalau orang terima dakwah kita, orang terima seruan kita, dapat pahala. Jaminan yang pertama tu Allah Ta'ala bagi. Pasal Allah yang suruh kita berdakwah. Itu yang pertama. Kan? Dan dia kata apa? Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal perbuatan orang yang berbuat baik, berbuat di antara kamu, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kan? Dia kata apa? Di sini satu orang yang mengajak orang kepada kebaikan, sama ada dia laki-laki maupun perempuan, maka dia ni akan merupakan amalan dia tu adalah satu amalan yang tak sia-sia. Kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan kena buat kerja ni. Kelebihan yang kedua dia kata apa? Sesungguhnya walaupun mengajak sedikit saja kebaikan, Allah Ta'ala telah meredai perbuatan tersebut. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala maha kaya untuk memberi pahala, walaupun amalan tersebut sedikit saja. Walaupun dia ajak orang untuk buat benda kecil-kecil ya. Kan? Tuan-tuan tahu berapa banyak pahala orang dapat siapa yang mencadangkan untuk baca surah Al-Mulk lepas daripada sembahyang Isyak. Kan? Siapa yang buat keluar idea bagi cadangan suruh buat sembahyang, baca surah Al-Mulk lepas Isyak. Kan? Dia kata mari kita buat sama-sama sembahyang ni, baca surah Al-Mulk. Kalau nak harap balik sehari malam sebelum tidur, kita duk baca surah Al-TikTok betul tak betul? Yang tu lah duk pegang tangan, gaya duk tolak, sekali lena raib terus. Kan? Jadi mari kita baca orang ramai-ramai siap-siap. Lepas Isyak kita baca orang siap-siap. Weh, besar pahala. Kan? Banyak kebaikan-kebaikan yang kalau kita tunjuk tuan-tuan, orang pakai ikut tuan-tuan. Asal-asal surah Al-Mulk tu 1-2 mizit apa? 1-2 mizit apa? Lepas tu makin lama makin ramai mizit, makin banyak mizit. Boleh dikatakan hampir kepada tiap malam saya kuliah lah ni, saya baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Siapa yang bagi idea untuk baca surah Al-Mulk tu, berapa banyak pahala dia dapat? Sebab orang mula duk buat satu amal kebaikan. Kan? Orang cuba duk buat satu amal kebaikan. Yang afdalnya kita baca seorang-seorang. Tapi dah kita ni iman lemah Kalau nak harap seorang-seorang, ada hari buat, ada hari tak buat. Jadi dah bila masjid buat, terpaksa kena duduk. Sehari aku belah, orang duk nampak aku macam alim lah. Kan? Mai tangmul belah, mai tangmul belah. Mula-mula dia duk gempak Dia gempak buat suara Orang duk baca ke mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang duk baca, dia buat bunyi. Dia duk follow orang. Kita duk tengok, ni tu macam dia duk buat bunyi, mulut tak bergerak. Macam mana dia mengaji mulut tak bergerak? Rupanya dia follow Kan? Dia kata bagi ada sudahlah, bagi nampak kemai sikit, tak ada orang nampak aku lekeh pula Lepas 4-5 bulan kita duk pergi, dia ni duk baca tiap-tiap hari. Dia malam jemaah tak tinggal Isyak, tiap-tiap hari baca. Lepas 4-5 bulan dia lagi kemas daripada kita.
Kita pun sangkut nafas kan, tak lepas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa, kita pun duk main slow dah ayat 14 tu. Member pergi lagi ala ya'lamu man, kita dah hari tu hang duk buat tu macam yang borong bangang biasa. Kan lani lagi kemas pada tu imam. Pasal apa? Benda tu praktis hari-hari. Kan sekurang-kurangnya dia dapat satu kebaikan daripada duk ramai-ramai mengaji tu, member pun jadi kemas dah al-mu' tu. Kan jadi kemas. Lepas 6 bulan tuan-tuan main satu hari semayang asar, tu imam tak main, member naik semayang asar petang tu 20 minit. Habis semayang dia bertanya, ni awak semayang lama sangat. Dia kata aku rakaat pertama ni 15 ayat al-mu, rakaat kedua lagi 15. Kan tu yang 20 minit. Dia kata haram tu je ni. Kan ajak bagi pandai sikit dia jual kita. Kan kita semayang asar kena lama-lama. Tuan-tuan, satu kebaikan, dia ada improvement. Kan pasal apa? Sebab kita buat amal-amal, kita buat secara berjemaah, besar pahala orang yang mengajak orang ke arah satu kebaikan. Sebab tu kita kena duduk, kita kena fikir, apa benda aku nak ajak orang suruh buat baik? Apa benda aku nak ajak aku suruh orang buat baik? Apa benda aku nak ajak orang suruh buat baik? Saya hari tu dalam satu khutbah saya sebut, tuan-tuan, di sini pun saya sebut masa tu. Saya kata, tuan-tuan, kalau boleh kita beli satu kitab Rahiqul Makhtum, kitab tentang sirah Nabi. Saya kata kalau boleh pergi kedai-kedai buku, pergi kedai kitab, beli kitab Rahiqul Makhtum, cerita tentang perjalanan hidup Nabi daripada Nabi lahir sampai Nabi dilantik jadi Nabi, Nabi berdakwah, berapa perang yang Nabi terlibat sampailah Nabi wafat, komplit. Yang tu mengaji dengan ustaz di masjid lagi bagus lah kan, tapi yang tu sejarah cerita, kalau baca sendiri pun okey lah. Saya kata kalau boleh beli, lepas tu bubuh di rumah, tiap-tiap hari bacalah satu muka surat, dua muka surat, panggil anak-anak main duduk, buat macam tabligh, duk baca fadilah amal kan, panggil anak-anak main duduk, okay, 10 minit sebelum kita tidur, bapa nak baca satu kisah kat hamba, baca biar bagi mereka kenal kisah tentang Nabi, tentang sahabat. Tuan-tuan tahu tak, saya habaq benda tu dalam khutbah. Saya habaq benda tu dalam khutbah. Ada satu hamba Allah ni, dia dengar khutbah saya. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia pergi kedai buku, dia ni orang kaya kot. Dia pergi kedai kitab, dia pergi angkat Rahiqul Makhtum tu dekat 40-50 buah, dia main bagi di masjid. Dia kata, nah ni saya bagi hadiah dekat apa, Jumaat minggu depan dia main, dia ambil kitab Rahiqul Makhtum, dia bagi dekat semua orang. Saya fikir, je ni pandai cerdik, ada duit ambalai aku main idea. Tidak kan, aku tak ada duit, aku tak boleh buat tu kan, tapi dia balai. Dia nak cari pahala tu kan. Tak apalah, sama-sama kongsi pahala kan. Tapi dia cari, dia pergi beli dekat 40-50, dia bagi seorang satu, nah hampa balik, hampa pergi baca. Hampa balik, hampa pergi baca kisah Nabi ni, abang dia dapat pahala sebab dia yang beli kitab tu bagi kat orang. Kan? Yang tu cara tuan-tuan, yang orang akan buat apa saja untuk supaya dia boleh dapat pahala yang berterusan. Kan? Yang ni yang kita nak cari. Kan? Jadi walaupun amalan tu sedikit, amila qalilan wa ujira kathiran, amalan yang sedikit, pahala yang banyak. Dia kata apa? Disebut dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada seorang lelaki, amalan yang sedikit, pahala yang banyak, maka hendaklah kita mengejar pahala menyeru kepada kebaikan dan mengelakkan diri daripada menyeru kepada kejahatan, kerana rantaian pahala dan dosa daripada akan sentiasa berpanjangan sehinggalah kita mati, walaupun amalan tersebut hanya sedikit sahaja. Kan? Ada orang dia cadang buat subuh seramai Jumaat, orang pun pakat lah main ramai-ramai kan. dia bukan buat tiap-tiap hari pun, sehari lah, bila-bila sekali buat, main sebulan sekali, masjid ni buat, sehari sebulan sekali, masjid tu buat, sehari sebulan. Siapa yang pergi cadang tu buta punya pahala lebat. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena cari peluang. Saya tengok ada ustaz-ustaz kadang-kadang dia cari peluang sungguh. Kan? Dia main mengajak, dia kata, tuan-tuan ni ada satu amalan, kalau tuan-tuan amalan ni bagus, kan, dia akan memberi kemudahan, kelancaran. Ustaz saya fikir ustaz ni cerdik, dia lepas amalan ni, abuan hampa amal, dia dapat pahala free. Kan? Yang tu dia panggil pahala multi level marketing. Kan? Orang ni buat, kita dapat pahala. Orang ni buat kebaikan, kita dapat pahala. Orang ni buat, kita dapat. Sebab apa? Sebab kita yang mengajak akan sesuatu kebaikan. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan, kita cari peluang tuan-tuan. Kan? Cari peluang. Kan? Bahkan Yahya Sinwar baling satu kambing dekat drone milik Israel, itu pun satu pahala tuan-tuan. Kan? Nak lawan musuh,
Hari ni berapa ramai budak di Palestin yang pegang kambing tu tuan-tuan. Berapa ramai budak yang duduk atas kursi, tuan-tuan tengok video gambar TikTok. Berapa ramai budak yang pakai kofiah tu, dia pakai tutup muka, dia pegang kayu, dia buat macam nak baling dekat orang. Kan? Yang tu satu semangat keberanian, tuan-tuan. Allah Taala pilih satu-satu orang. Kan? Yahya Sinwar dia mati, dia tunjuk satu amal baik kat orang. Apa amal kebaikan dia? Tunjuk keberanian kepada musuh. Kepala dah kena tembak, tuan-tuan. Kaki cedera. Tangan terbelah ni, tuan-tuan, kena tembak, tangan terbelah. Dalam gambar dia tu, dia ikat tali macam John Rambo tu. Apa tahu John Rambo kan? Gambar Mat Saleh tu. Dia kena tembak, dia ikat tangan dia kan. Gambar John Rambo. Ni betul-betul Rambo real punya, bukan gambar filem punya. Dia kena tembak, dia ambil tali, dia ikat dekat lengan. Dia lari naik atas tu, tuan-tuan. Depa main dengan satu batalion, dengan tank, dengan drone. Dia hanya ada beberapa rifle dengan mentor saja. Tu pun 6 jam depa nak kena lawan dengan dia. Masa awalnya tiga orang, dia dengan 2 orang lagi pembantu dia, fight dengan Israel daripada pukul 10 pagi sampai 3 petang, baru mereka bunuh dia. 6 jam satu batalion nak lawan 3 orang, 6 jam eliminate kepala otak dia. Kan? Champion sangat kan? Nak main sampai dengan kereta tank, nak lawan dengan 3 orang yang senjata pun tak canggih tak mana. Kan? Lepas tu dia lari naik atas rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan, drone tu dia duk sebar footage nak tunjuk kata dia champion, tapi memalukan dia. Kan? Drone tu tunjuk dah sampai saat yang terakhir dah, dia tak boleh nak lawan lah, duduk atas sofa tu. Dalam pada tu pun dia baling kambing 3 orang kan, orang Penang nak kata kambing. Kan? Dia baling kayu tu dekat drone tu, nak tunjukkan tu semangat jiwa yang Allah Ta'ala tanam dalam diri Yahya Sinwar ni. Kan? Seorang manusia, dia ada masa dia kena tahan dalam penjara Israel 23 tahun kena tahan. Dia ada tulis novel, tuan-tuan. Dia ada tulis novel, saya lupa dah tajuk dia apa. Kan? Syauq wal Kalanfur kalau tak silap saya, tajuk novel tu. Dalam bahasa Arab kan. Dia translate lah. Ada jual? Oh, tengah dia translate. Oh, bahasa Inggeris. Kan? Dia tulis novel. Dalam novel tu dia kata apa, tuan-tuan? Dia cerita macam-macam babak lah, dia kena tahan dalam penjara lah apa semua. Dalam novel tu dia kata, kalaulah dia dah tak ada apa-apa senjata untuk dia nak lawan Israel, sehingga yang ada dekat dia hanyalah debu saja, debu tu pun dia akan guna untuk bunuh dia, untuk lawan dengan dia. Kan? Itu semangat juang Yahya Sinwar ni. Dia cerita awal dah tentang kan, jadi kita dapat tengok dah sampai tak ada apa dah rifle dekat tangan apa, tak ada kayu yang ada, kayu tu pun dia lawan. Kan? Walaupun dia tahu lah dia akan mati dibunuh. Itu semangat jihad satu orang Islam yang Allah Ta'ala tanam keimanan yang kuat dalam diri dia. Hari ni orang pakai tiru dia. Tuan-tuan tahu berapa banyak pahala dia dapat? Dan besar pahala dia. Sebab apa? Orang mencontohi keberanian dia dalam melawan penjajah Israel la'anatullah. Kan? Jadi kita ambil iktibar daripada kisah, kisah real, bukan kisah yang direka, bukan kisah yang dimain dalam panggung wayang, tak, kisah real. Kan? Keberanian yang Allah tanam. Kan? Seperti mana Ja'far bin Abi Talib kan, dalam perang, tangan putih, tuan-tuan, sambut dengan tangan kiri bendera panji Islam. Tangan kiri putih kapit dengan paha, nak abang sampai titisan darah terakhir mereka akan mempertahankan Islam. Kan? Maka kita tengok Yahya Sinwar ni, kita teringat kisah kisah Nabi dengan sahabat Nabi dalam peperangan Mu'tah. Kan? Macam mana mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi jugalah dekat kita keimanan untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tunjuk kebaikan kan, kepada zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan satu hari zuriat keturunan kita berpihak kepada Islam dengan amal kebaikan yang kita tunjuk pada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat dengan perkongsian pada malam ni yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi secara rasminya kita dah khatam kitab ni malam ni, insya-Allah. Nanti kita bincang untuk kuliah yang akan datang. Kita nak baca kitab apa pula selepas ni di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Wallahu ta'ala alam, yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.